benar. Innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid dini fa idza ataukum fastawsu bihim khairan. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat ataupun titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Ini kata Nabi kepada sahabat. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Ini untuk menunjukkan akhlak seorang guru gitu kan. Pelajar tu kan datangnya daripada jenis-jenis yang tak jelas. Itu namanya pelajar gitu. Kalau dah jelas bukan pelajar. Jadi kan pelajar kan datang daripada negeri itulah, negeri inilah, kampung itulah, kampung inilah. Misalnya sekolah, itu sekolah Jawa ada, Melayu ada. Tutup tidak-tidak orang sekali orang putih pun datang ngaji juga. Silap-silap gitu. Mi ada seorang budak dulu, tak tahu masih ada ke tak lagi budak tu. Mukanya sebiji orang putih. Memang mak bapaknya orang Melayu, tapi sebabkan dia membesarnya dekat orang putih, tak tahu negara apa, saya ingat Australia ke apa, Wallahualam. Jadi dia pun sampai kulit-kulitnya pun kulit orang putih gitu. Masuk-masuk dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Ya berarti ya jadi macam-macam jenis budak gitu kan. Dekat Al-Falah Kediri, Indonesia, pelosok-pelosok masyhur dengan nama pelosok pun sama juga. Budak daripada New Zealand datang mengaji. Datang je mana-mana. Ya, jadi kadang-kadang ada pelajar yang datang tu bukan daripada bangsa kita kan. Maka ketika mereka datang, layanan dia orang baik, itu je lah. Adatnya gitu. Adatnya kalau jadi masyayikh gitu, orang datang ke rumah ya santai-santai je, datang aja lah gitu. Tak boleh marah gitu kan. Sebab dia orang tak tahu adat kita. Misalnya orang datang berubat ke rumah Ustaz Azrin, kadang-kadang waktu berubatnya sampai 10.30. Jadi hari tu nak jadikan cerita, saya duduk malam Ustaz Azrin dah habis orang berubat kan. Jadi kita duduk Ustaz Azrin habis pukul 10.30, habis berubat, kita duduk sampai pukul 11. Dah kita nak balik, ada orang datang berubat. Itu Ustaz Azrin takkan nak halau pergi balik tau. Tak lah kan, ya sudah, layan aja. Ya macam tu kadang-kadang orang datang gitu kan. Ya sudah, nikmati aja. Memang mereka tak tahu, kalau dia orang tahu, dia orang takkan ganggu masa kita. Gitu. Keterangan, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan atau amanah Rasulullah SAW di sisi seorang guru. Mereka itu datang dari seluruh pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan guru. Mereka siap menerima apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka kadang-kadang itu mungkin zaman sekarang dah kurang sikit gitu, madrasah-madrasah tahfiz yang menerapkan sistem tak jelas gitu. Ada kan banyak dulu masa tahfiz yang buat isu. Maka kadang-kadang kesilapan-kesilapan yang di rotan kadang-kadang tak jelas juga gitu. Dalam sistem pendidikan kita boleh rotan pelajar kerana disiplin, tapi tak boleh rotan pelajar kerana bodoh. Kerana bodoh tu nasib dia gitu kan, dia dah usaha ngafal tak masuk juga, tak apa, dimaafkan. Melainkan kalau kita tengok dia malam tak ngafal, dia patut kena disiplinnya gitu. Disiplin nak ngafal kena waktu malam gitu kan. Ngafal betul-betul, bukan main. Kita akan rotan sebab tu. Tapi kalau si budak tu misalnya dia dah mengaji sungguh-sungguh, dah ngafal sungguh-sungguh, esok pagi tak dapat nak ngafal juga gitu, lupa juga, maka tak boleh untuk dirotan. Kadang-kadang rotan aja kena rotan. Saya di antara yang pernah kena rotan. Berbirat kaki enak aja. Berbirat betis, kena cakap betis. Padahal dah usaha. Tapi pelajar pula diajar untuk husnuzon gitu kan. Sudah kita husnuzon lah, guru urutan kita ni moga-moga ada baiknya. Jadi sudah, alhamdulillah lah, ada baiknya lah. Hafiz juga ya, akhirnya hafiz juga. Sudah, alhamdulillah gitu. Tapi bukan dengan ustaz tu lah, ustaz lain lah. Ustaz lain datang dia enak sikit. Ustaz lain tu simple je. Ustaz kita orang Ustaz Nasir. Dia simple. Kau usaha betul-betul ngaji, dah. Alhamdulillah lah, dia pun tak pernah marah gitu kan. Ngajinya kat Pakistan tapi dia tak kasar. Normal kalau lepasan Pakistan ni garangnya tu auzubillah min zalik lah gitu.
Tapi disebabkan dia punya akhlak, kita panggil kelembutan dia lah gitu. Bukan akhlak, kita panggil kelembutan dia. Jadi kita ngaji pun masuk gitu, ngaji pun masuk gitu kan. Jadi alhamdulillah lah, habis juga dekat dia lah, habisnya dekat dia gitu. Beliau yang ajar saya lah. Maka tanggungjawab guru lah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar. Gitu, pakcik-pakcik datang mengaji dekat masjid surau gitu, mengharapkan ilmu yang benar. Tutup misalnya moga-moga dekat tempat kita tak ada, insya-Allah. Datang ustaz kata entah ngajarnya apa-apa gitu kan. Bukan tak ada isu, ada je banyak isu yang duduk viral merapu-merapu dekat TikTok lah, dekat FB. Itu waktu tu ngajar kat mana? Ngajar dekat orang awam juga depan dia. Gitu. Maka kesianlah dekat pakcik-pakcik tu. Dah lah pakcik-pakcik tu masa muda tak jumpa guru betul. Waktu masa tu semangat dah datang ngaji gitu kan. Tak datang ngaji jumpanya guru tak jelas gitu. Anak saudara ayah pin mang kali. Ya tak jelas juga gitu kan. Tak boleh gitu, tak boleh. Ilmu yang bermanfaat gitu, ilmu manfaat kenapa? Kerana ada ilmu yang tak bermanfaat pun. Maksud tak bermanfaat tu kalau tak kena pada keadaan. Maksudnya ilmu terbang-terbang ngaji kat dalam masjid dia tak masuk. Ataupun ilmu bahas tasawuf yang secara halus gitu kan, tak masuk orang. Tapi kalau orang tu dah mula berjinak dengan misalnya apa-apa tariqah gitu kan, maka dia biasa mendengar benda-benda yang kita namakan sebagai syatohat gitu. Syatohat ni benda-benda yang ya ala-ala karamah gitu. Gitu. Ya sudah sesuai. Tapi baca-baca kat masjid kita cerita pasal karamah tu, karamah ni, karamah tu, karamah ni, ya tak masuk. Lama sikit dah gitu, lama sikit. Ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-temurun sampai kepada Rasulullah SAW. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan peribadinya gitu kan. Banyak gitu kan. Banyak gitu. Kalau bidang-bidang ilmu kita kritik, tapi kalau masyarakat kan, kalau dia dengar kritikan ni dia kata ini ustaz dengki kita panggil. Tapi dalam bidang ilmu kita kritik. Kadang-kadang kita buat pengajian tentang misalnya apa ya, kelebihan bersedekah gitu kan. Contohnya gitu. Tu kita pun bawa tabung kita pula, contohnya gitu. Ataupun misalnya apa, dia buat pengajian kat tempat dia untuk nak masyhurkan tempat dia saja tanpa ada kepentingan agama, itu pun tak boleh. Sudah buat pengajian je. Orang ramai untung, orang tak ramai pun alhamdulillah, yang penting ngajar. Ngajar ni bukan tunggu orang ramai baru kita nak ngajar gitu. Gitu. Dan jangan sampai kita mengajar kerana uang. Itu tak boleh. Sebab tu ujian mengajar dekat Malaysia ni berat. Ujiannya. Kalau di Indonesia senang, memang tak ada bayaran. Titik, tak ada bayar. Betul. Paling-paling dibagi makan. Betul. Saya betul-betul korek punya dekat sana tu. Memang tak ada bayaran. Tapi nantilah gitu habis pengajian nanti adalah orang-orang nak bagi, ya bagilah. Bebaslah. Kalau jenis nak bagi sikit, bagi tak 100,000 gitu. Kalau masa kita kan daripada Malaysia kan dah buat rancangan memang untuk bagi. Jadi habis pengajian kita salam dengan kiainya, ambil gambar satu. Gambar mestilah tu kenangan kat Malaysia. Jadi apa? Dia letak sampul gitu kan. Memang niat kita ke arah tu. Ya, kat sana gitu. Paling-paling dibagi makan. Tak, mereka gini. Ini kalau sekolah Malaysia berani buat, silakan gitu. Kat sana gajinya ada lebih kurang 1 juta. 1 juta tu lebih kurang 300 lebih. Ya, 300 lebih. Ya, 310 ringgit dia. Maka itu gajinya. Duit tepi dia orang itu bebas. Kadang-kadang orang datang ziarah rumah dia orang tu yang bagi duit. Ziarah kiai kan, tak kasi duit. Hatta saya je. Ya, hadiah bebas gitu. Jadi memang mereka kalau buat pesantren pun, pesantren mereka tu hanya buat yuran untuk keperluan pelajar je. Tak ada apa-apa. Normalnya mereka ni kebanyakan sekarang. Dulu tak tahu. Sekarang ni banyak ikut mazhab Mbah Mun. Mazhab Mbah Mun ni kiai mesti ada bisnes. Titik. Tak boleh kiai makan duit daripada agama. Mazhab Mbah Mun segitu. Jadi mana-mana kiai kat sana tu kaya, tapi bukan kaya ngajar. Kaya sebab dia ada bisnes. Kejut saya pergi sarang. Ini tempat Mbah Mun sarang kan. Lalu ini kedai makan. Ini kok pakai songkok ni santri. Ya, ini kan kedai yang santren punya. Oh, bawah siapa? Bawah Abah Najih, bawah Abah Ghafur. Oh,
Dia orang kawasan-kawasan tu dia orang tapau semua bisnes. Wah, jadi kayaknya kaya. Kaya bukan daripada duit sekolah, daripada duit bisnes sendiri. Ngajar tu ngajar, dapat tak dapat sudah. Tapi normal akan ada peruntukan sekolah untuk mudir, ada peruntukan sekolah untuk guru. Ya paling-paling gitu 1 juta. Itu level apa? Level Jawa Timur. Kalau ikut pendapatan, maka Jawa Tengah yang paling rendah. Maka mungkin di Jawa Tengah lebih kecil lah gitu. Kalau kita cuba baca ekonomi Indonesia, pendapatan yang paling rendah sekali adalah di Jawa Tengah. Yang lebih tinggi tentunya di Jakarta lah. Yang kedua tinggi adalah Jawa Timur. Begitu. Itu pun mesti di Surabaya. Tingginya kat situ. Adapun kalau di Sidogiri lah, Pasuruan, jangan harap lah gitu 1 juta je lah. 1 juta gitu. Sebab dia orang kan ada rating rating gaji. Memang Malaysia kan rating gaji kan umum 1,000, sekarang 1,000 berapa? 7. 1,700 sekarang itu, bukan 1,500. 1,700. Gitu. Kat sana juga ratingnya juga 4,5 juta gitu. Itu je rating dia. Surabaya. Kita buat banding. Beras kat sana 25 kilo harganya 350,000. Berapa? RM100 25 kilo. Okey. Minyak petrol gitu, minyak petrol. Pertamina Pertama. Satu kalau Pertamina, saya tak tahu apa bezanya. 95 ke 100 saya tak tahu gitu. Ya lebih kurang dia main orang juga cuma main nama gitu kan. Kalau Pertamina 1 liter 15,000. Pertama 1 liter 18,000. 1 liter lebih kurang RM3 lebih gitu kan. Minyak masak 21,000. Gula 18,000. Saya tanya, suka-suka tanya, suka-suka korek gitu kan. Sama sampai jadi pelik dengan saya. Kok ni tanya benda gitu? Sebab nak tahu je gitu. Tapi detail tanya. Ya, kena detail gitu. Ya, tinggi. Jadi dengan kehidupan 1 juta gaji memang berat. Memang berat. Tapi gitu, nanti ada orang kasih gitu kan, kasih. Atau kita kan duduk rumah dia kan. Duduk gitu kan, kasih. Daripada yang telah kita himpun 1, daripada saya sendiri 1, daripada Samah 1, kita gabung. Kita bagi kat dia gitu. Itu je. Maka ini memang cara ngajar ilmu agama ni tak boleh ada nisbah gaji. Dia mesti ada nisbah khadim saja. Khadim tu khidmat. Berapa bagi. Jadi nak kaya bukan dengan agama, nak kaya tu mesti dengan usaha. Usaha maksudnya bisnes. Itu je. Itu gitu. Jadi orang agama ni dia tak boleh untuk meletakkan bayaran, tak boleh. Tak boleh. Apa? Pergi je lah. Offer maksudnya? Ya sudah ambil. Gitu. Ini bayar lagi sudah. Ya sudah, kita ambil aja. Tapi jangan sampai kita melihat kepada amountnya berapa, jangan. Sudah. Begini ya sudah. Sedikit ke banyak ke? Tak. Supaya apa? Supaya kita tidak dikekang. Biasa kan Malaysia, ini satu saya lama tak fikir. Lama, setahun 2 tahun saya fikir, saya tak setuju lama-lama. Malaysia ni kita dah ada bayaran dia dah. Bila dah ada bayaran, guru-guru agama ni akan jadi diikat oleh kehendak Masjid Surau, pengerusi segala bagai AJK. Maka itu bahaya. Sepatutnya orang awam yang mengikat masyarakat, bukan masyarakat yang mengikat orang awam. Kalau sampai orang awam dah dibuat jual beli gitu, kau ikut cakap aku, kau kuliah kat sini, kau tak ikut cakap aku, maaflah, ini last. Itu bahaya. Saya jamin tempat tu takkan aman. Jamin yang gitu. Tak boleh diikat-ikat gitu. Suka hati ikat-ikat orang. Orang alim diikat. Bayangkan Nabi diikat macam mana gitu. Ulama tu pewaris Nabi, tak boleh diikat. Dia bebas, dia bebas. Orang alim dia bebas. Disebabkan kita tak boleh diikat, oleh itu kita tak boleh letak bayaran. Sebab kita buat seikhlas mahu kita. Sebab tu caranya. Saya kelakar. Ini saya ikut pengajian menantunya Mbah Mun, Gus Anam. Gus Anam ni saya betul-betul kejut betul-betul. Kami tunggu 3 jam kelas.
Dia nak sampai tu 3 jam tunggu. Sepatutnya kelasnya pukul 2, sampainya pukul 5. Sampainya pukul 5, dia wuduk, lepas tu dia sembahyang jamak. Jamak qasar bahkan, sebab perjalanan jauh dari tempat lain. Habis sembahyang tu makanlah waktu lebih kurang 20 minit, segala bagai semua tu kan. Dah duduk pengajian, pengajian tafsir. Baca satu ayat, tafsir sikit, tutup. Doanya lagi panjang daripada pengajiannya. Bahasanya gitu ya. Berarti pendek sangat pengajian tu. Dah habis. Tapi kat sana orang berani marah tak berani marah. Sebab apa? Kuasanya pada guru. Dan dia jelas gitu, dia bukan sengaja datang lambat kan. Sebab apa? Perjalanannya daripada kawasan bukit turun. Memang kuliahnya kat situ, jadi tak sempat nak sampai. Itu pun alhamdulillah barakahnya ilmu Indonesia gitu. Barakah ilmu kat sana, bukan untuk membanding-bandingkan. Saya nampak sendiri. Ada lebih kurang 100 orang ikut pengajian. 100 orang tu mungkin kurangnya lebih kurang 20 orang cabut balik, 80 orang lagi tunggu 3 jam tu. Termasuk saya tak tahan. Tapi Ustaz Mujtahid dia tu, Pak Mujtahid, dia kata intizarus syuyukh asbabul falah. Menunggu guru ni sebab untuk memperolehi kejayaan. Jadi dia tunggu sekali. Padahal kita punya rancangan tu dah nak pergi makan mie ayam lah, rancangan kita nak pergi tengok kain sarung lah, itulah, inilah gitu kan. Dah rancangan dah tu. Oh ini ngajinya sampai asal tu, kita terus pergi. Dah pukul 5 kan dekat maghrib. Maghrib kan 5 lebih kan. Tunggu gitu. Usamah pun tunggu lah gitu. Oh kapok gitu. Saya sampai tidur gitu. Saya tidur dalam masjid tu. Ya, sampai orangnya sampai, dia orang gerak saya bangun gitu. Bangun, wuduk tak wuduk, sudah, kita dah sembahyang kan. Kita semua geng-geng jamak qasar gitu. 10 hari kan pindah-pindah jadi jamak qasar berjam. Jadi alhamdulillah orang lain sembahyang asar, kita duduk gitu. Dan tidur. Tapi tunggu. Jadi saya nampak gitu kenapa barakah ilmu kat sana dekat kerana ni. Mereka betul-betul menjaga. Dan juga titik, guru-guru tak diikat. Dekat pengajian ni orang nak kasih sudah. Untungnya pengajian sana kat masjid tak dikasih duit. Tak dikasih. Kalau kat Malaysia kan dikasih, dah tahu dah gitu. Habis pengajian ni dapat 150. Kalau main syahlak dapatnya RM200. Itu bahaya. Nanti dia akan menggugat keikhlasan. Dia memang menggugat. Sehingga kalau balik tu tak dapat sampul. Dia mikir atas foto gitu. Kenapa tak dapat duit? Memang menggugat. Maksudnya ya ini ujian guru lah gitu. Guru harus melatih lah gitu. Dia dah terbiasa kan? Ya dah terbiasa gitu. Jadi dia memang diuji. Kalau tak terbiasa tiba-tiba dapat, kita okey kan, macam orang bagi alang-alang kadang-kadang gitu kan. Tapi bila gini tak dapat jadi ya. Kewangan lah. Teringat salam. Dia teringat salam. Waduh. Level manusia tu level manusia gitu. Dulu Ustaz Nurul Zaman ni yang kita baca kitabnya. Itu dia diminta ngajar dulu. Tapi dia letak syarat, datang rumah aku nak ngaji. Jadi datanglah dulu beberapa orang pakcik pergi ngaji kat rumah dia. Bila ngajinya lama sangat pula, lepas isyak. Dia orang tak tahan. Dan dia orang pun kejap datang, kejap tak datang. Kali dia pun tak nak ngajar dah. Jadi orang alim ni gitu ketika mereka tak diikat, dia bebas. Kalau dia dah diikat, dia yang akan ikut orang. Itu bahaya. Ketika mana orang alim dah diikat, maka dia kalau nak buat kerja pun, nak ngajar pun, pertama dia harus jaga hati dia jangan sampai ingat wang. Itu pertama. Yang kedua, dia sendiri yang harus bersabar dengan pelajar. Bukan pelajar sabar dengan guru. Itu balik. Orang pelajar ni sabar dengan guru. Kalau kita ngaji kat sekolah kan, pelajar kita kena sabar dengan kita. Dah jadi rosak. Itu kan jadi rosak. Gitu. Ya, ujian gitu. Kadang-kadang pergi kuliah yang tinggi-tinggi barannya gitu, wah, hitung-hitung gitu.
Bulan puasa enak gitu. Bulan puasa saya jarang kat sini. Kenapa? Kerana memang bayarannya kat luar sentiasa ada gitu. Malam ni kat situ, malam ni kat sini. Itu kuliah maghrib. Kuliah maghrib, kuliah apa? Lepas tarawih. Belum kalau dijemput imam tarawih saja. Belum pengajian siang. Ada. Belum pengajian subuh. Uish, bulan puasa kocek penuh. Biasa gitu. Kalau saya sendiri yang pertama masih mencuba sampai sekarang. Nak menghilangkan keseluruhan tu tak kuasa sebab dah dididik gitu kan, dah dididik balik Malaysia, dah dididik gitu. Dah jadi adat gitu. Jadi kita akan sudah ya kalau pergi ngajar dapat duit tahu dah dapat duit sudah, jangan fikir tentang duit. Sebab dah tahu confirm dapat duit kan, sudah jangan fikir. Dan fokus untuk ngajar kerana Allah, fokus untuk ngajar itu je. Titik gitu lah. Itu je lah caranya. Mesti lawannya gitu. Jangan sampai kita pergi hitung tak gitu RM20 kat sini. Jangan. Dapat sudah gitu. Sudah titiknya gitu. Susah, memang susah jadi orang alim, susah kan. Lepas tu neraka dekat dengan kita orang. Betul saya kata susah jadi orang ni sebab neraka dekat dengan kita orang. Misalnya gini ya, begini. Jadi ini contoh paling simple gitu. Moga-moga Allah mengubati saya sendiri. Untuk sembahyang jemaah dekat sini susah. Tapi untuk sembahyang jemaah dekat Bukit Canggang jadi senang. Kenapa? Bila kita nak kena kuliah, orang minta kita jadi imam. Betul? Dari awal kita sampai. Tapi untuk sembahyang jemaah dekat sini, untuk tolak jadi imam, waduh. Belum berkomat gitu. Okay, susah. Saya nampak gitu. Memang susah. Memang susah. Kenapa? Kat sana kita tahu pergi sana ada bayaran, sanggup kita pergi. 150, 200. Ada hari loteri 250 gitu. Kalau dekat sini ya siapa nak bayar? Eneng kan datang jadi imam aja gitu. Ya boleh ya. Ya tak. Di hujahnya gitu kalau betul memang hatinya kita jaga gitu. Gitu. Kalau akhirat nanti ya kan susah kalau maksudnya jaga tu kan daripada dunia. Senang nak bawa hujah ke akhirat nanti. Takut-takut yang hatinya lain kat dunia ni. Pergi akhirat nak hujah pakai gitu ya kena campak masuk neraka dulu. Itu maksudnya ya kita bebas hujah apa saja kita nak hujah kat akhirat nanti. Yang penting kat dunia kita jaga. Untuk guru lah. Ya kena jaga. Kena jaga. Wih berat itu kira bayaran. Kira bayaran gitu. Santai. Ush. Macam mana ya? Susah juga ya gitu. Susah juga. Bagi kalau saya dalam bidang ilmu, bagi saya sangat susah nak menjaga hati ya, gitu. Susah gitu. Sebab tu saya bukan sebab muda saya huha-huha ni, sebab saya sendiri tak nak menampakkan saya orang agama pun kalau boleh. Kerana saya tahu gitu, kita ni baik fokus dengan ujian hati dulu gitu. Saya fokus dengan ujian hati itu. Saya tak nak sampai kita ni moga-moga Allah membaikkan hati kita ni. Masjid dah. Ya. Cubaan. Sebab tu kan dia orang bahas, ustaz sendiri bahas gitu. Kalau masjid halai balai, maksudnya halai balai itu sambil lewa dalam masalah ni, kita nak makan apa gitu. Keluarnya hujahnya gitu. Tapi cara ulama Indonesia beza pula. Yang bagi makan pada kita tu bukan duit, yang bagi makan kita tu Allah. Kalau tak dapat kat sini, nanti dapat kat segi lain. Sebab itulah ulama-ulama
orang alim, jangan berpegang dapat duit pada ngajar. Menyelamatkan diri. Kalau dah terbiasa gini, tutup ke depan, datang ngajar tak ada bayaran, siapa datang ngajar? Tak ada lah. Jadi daripada awal lagi kita dah melatih diri kita. Kita ni kalau ada duit daripada usaha lain, kerja-kerja yang lain. Begitu. Jangan sampai kita ni punya ngajar menjadi apa kita? Duit penyebab kita ngajar. Tak ada duit, tak ngajar. Ngajar hidupkan surau ni mati. Misalnya surau tak hidup gitu kan, nak hidupkan, buat pengajian. Berapa dia orang nak bayaran? Loh, surau tak hidup nak minta bayaran. Ya, tak ada lah bayaran, ngajar je gitu. Sudah. Sudah. Cuma saya cuba nak buat gitu dekat kawasan ni. Itu ada beberapa surau yang tak berapa nak hidup misalnya gitu kan. Pada paling hidup gitu, kadang tak hidup, kadang satu azan tak hidup kadang-kadang. Cuba saya. Tapi dia orang takut. Dia orang kata bayaran juga. Otak saya tak fikir bayaran. Kita nak hidupkan surau kau pakai bayaran gitu. Hidupkan surau sudah hidupkan aja. Kalau ke depan korang ada duit, korang nak bagi, korang bagi, tak ada bagi, sudah. Itu tak heran langsung. Saya fikir gitu. Surau saya apa tu? Apa ya? Haji Roni hidup suraunya. Pengajian bulanan gitu. Haji Roni ya? Haji Roni. Ni yang sana tu yang nak menuju ke kampung sawah ya. Surau tu surat jemaah hidup tapi pengajian tak hidup, melainkan sebulan sekali. Saya kata sudah kita buat pengajian kat sana gitu. Kita buat macam sana. Jalan tepi highway. Ada masa yang penting sudah santai. Oh, Dia masih karya Sungai Buaya tu. Masih Sungai Buaya kan. Tapi yang datangnya orang kampung sawah gitu. Haji Ali kau. Haji Ali tu buat Solok. Ada 4 ya kiranya. Tu pasal dekat base ni. Apa? Dekat base di kampung sawah. Dia dekat kampung sawah gitu. Jadi orang banyak ke sana. Surau tu zaman Ali. Lama. Lama. Dia buat Solok. Oh ya. Sudah kita masuk nanti kita bersuluh-suluh kat dalam tu. Jangan suluh, yang suluh aja. Ya. Maka saya kata saya nak hidupkan pengajian tapi orang tak berani. Kenapa? Katanya bayaran. Tak, saya kata jangan. Sudah kita nak hidupkan aja gitu. Bukan nak bayaran. Kita tak fikir langsung bayaran. Ya, nanti kalau turunnya nanti Kiai Naim turun sana. kalau imam mazhab ni yang 4 Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i tu orang miskin. Dia tak ada pendapatan dia. Tak ada. Imam Malik kayanya sebab duit kerajaan kasih kat dia. Imam yang kaya tu Imam Abu Hanifah sebab dia memang ahli bisnes. Imam Hanafi datang ke anak murid dia Muhammad Hasan pun sama juga kaya juga. Imam Ahmad miskin juga. Miskin. Normal. Imam Hanifah kaya betul. Ada ulama Syafi'i Imam Mahali tu buka kedai dia buka kedai daripada lepas zuhur sampai ke asar. Waktu lain tak ada, waktu lain dia ngajar. Dia buka kedai waktu tu orang dah nunggu beratur. Sebab ini orang alim kalau buat bisnes mesti jujur. Dia buat bisnes dia jenis konsep bagi tahu harga. Barang ni aku beli modalnya gini, aku jual harganya gini kat engkau. Oh ya, dia beritahu. Jadi aku ambil untung kat sini ni. Oh ya, okey. Dah. Jadi orang syok mesti lagi. Ini konsep bisnes dah. So konsep bisnes dalam fiqh gitu ada. Ya jujur, bebas untuk buat gitu. Itu namanya konsep murabahah kita panggil. Murabahah ni saya beli buku ni RM9, saya jual RM10, jadi untung saya RM1. Awak nak beli tak? Gitu, awak tak nak beli bebas. Jadi orang yang tahu untungnya berapa. Orangnya ngira. Untungnya tak berapa banyak. Sudah beli ajalah. Begitu. Tapi jujur. Begitu. Alhamdulillah hari ni saya dapat modal barang ni rendah sangat RM5. So saya nak jual pada awak RM7. Saya ambil untung RM2. Okey RM2. Okey. Jadi gitu caranya. Penuh lah. Alhamdulillah habis. Setiap hari habis barangnya. Dia jual kain. Gitu. Okey. Ulama bisnes saya bisnes. Tak, maksudnya dulu kan kita ada peperangan.
Jadi dalam peperangan ada bahagian ghanimah yang diberikan kepada orang alim juga. Jadi memang tak hilari mana-mana orang alim akan dapat duit tu kat Madinah. Dia ni Madinah. Itu. Jadi kan tabuk pemerintahan Islam waktu tu masih di Madinah lagi. Sebab itulah dia dapat tu. Ya. Mau tak mau mesti dapat. Tapi zaman sekarang tak ada ghanimah. Tak ada fight. Jadi semua tu tak ada. Kita pun dia Ustaz kalau nak dapat duit kena buat bisnes sendiri lah. Macam gitu. Macam gitu aja. Sebenarnya kerja kat sekolah gitu kan, kerja kat sekolah ajar. Balik nanti misalnya nak buat kelas apa-apa buat aja. Orang bayar aja, tak payah sudah gitu. Tak. Itu orang masa peperangan Badar. Masa peperangan Badar orang kafir kalah. Jadi ada dah tawanan. Tawanan ni kita bagi syarat pembebasan. Kalau nak bebas mengajar anak-anak orang Islam gini dia awak bebas. Macam tu. Ada yang nak bayarlah. Itu aja. Ada yang ditebus boleh. Maksudnya Nabi SAW tak bunuh dia orang tapi Nabi SAW buka ruang. Begitu. Jadi di antara yang kena tawan waktu tu Abbas. Abbas kan ikut perang tapi tak perang. Ikut tapi tak serang orang. Dia diam je. Jadi dia kalau dah dia pergi tangkap orang Islam gitu. Badar gitu. Dia kan hanya masuk Islam kan. Apa? Kenapa? Dia kena ngajar. Dia pilih untuk ngajar. Dia tak nak tebus. Dia pilih untuk ngajar. Dia ngajar. Bayaran dia sebagai Ya, bayarannya sebagai ngajar gitu. Tebusannya ngajar. Dia ngajar anak orang Islam gitu. Anak orang Madinah pandai baca, pandai tulis. Dah, lepas tu bebas. Gitu. Ya, zaman perang lah gitu, zaman perang gitu. Itu balik kalau itu masuk konsep jihad lah. Kalau konsep jihad bebas. Untuk jihad itu mengikut pemerintah untuk Madinah kan Nabi. Gitu. Tapi tak ada kaitan dengan masalah mengajar pun. Dia masalah ikut peperangan. Ada peperangan yang mana kita turunkan untuk bunuh semua. Itu bukan mengajar upah. Tak. Mengajar upah kan. Boleh jadi juga kita tangkap orang kafir semua. Tapi santai. Atau untuk tujuan-tujuan yang lain yang bukan menuntut keredaan Allah Ta'ala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu adalah amanah Rasulullah SAW yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dalam membimbing mereka, supaya mereka benar-benar akan menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah dan untuk mencapai keredaannya. Itu titiknya kat itu. Maka ya kita buatlah, jagalah gitu. Yang awal tadi pasal yang perempuan tadi kan. Marilah kita amalkan hadis ni dan suka sebab. Tapi yang jadi kumpulan. Banyak ada saya tak nak sebut. Jemaah tabligh ya. Tak nak jujur. Dia ada setengah guru cakap ni buat begitu. Tapi dalam masa yang sama baca dibolehkan pula. Saya pun pening lah. Sebetulnya kita buat sifat adil lah gitu. Saya tahu ramai ustaz tak suka gini sebab dia orang nampak hadis ni perlu disyarahkan baru kita betul faham. Tapi tak jelas juga ustaz yang syarah hadis zaman sekarang pun tak betul juga. Jemaah tabligh ni satu yang saya suka dengan dia orang. Dia orang guna kitab Fadail Amal. Fadail Amal tu dia bukan hadis saja tapi dia ada syarahan sekali. Jadi syarahan tu daripada siapa? Daripada Maulana Zakaria Kandahlawi. Maulana Zakaria Kandahlawi adalah guru kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Itu gurunya. Jadi kelebihan kitab tu adalah kita baca hadis tak faham tapi kita baca keterangannya baru kita faham hadisnya. Adakah memadai untuk beramal itu? Memadai. Jadi ucapan mereka tak salah pun. Semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita baca, kita dengar, kita dapat amal dan sampaikan, tak salah, boleh je. Gitu. Ya, baca. Jangan baca hadisnya saja, baca keterangannya gitu. Ya, sampai habis. Ya, sebab kita tak akan faham hadis tu, tapi yang kita faham tu daripada keterangan tu. Itu caranya.
guru kami dekat Mesir iaitu Syekh Dr. Yusri dikritik jemaah tabligh dalam masalah ni. Tapi jemaah tabligh yang dekat Mesir, dia orang tak pakai Fadhail Amal. Dia orang pakai kitab Riyadhus Shalihin. Dia orang baca je hadisnya. Tapi tak ada syarahan. Maka itu salah lah. Adapun kalau misalnya kitab Fadhail Amal, itu tak apa. Kenapa dia ada keterangannya? Keterangan tu syarah lah tu. Normal ustaz-ustaz kalau datang, contohnya kalau ada ustaz ngajar hadis 40 Imam Nawawi kat sini, dia baca hadisnya. Keterangan dia ambil mana? Dia macam ambil kat buku juga. Sama je. Sama. Jadi yang mudahnya jemaah tabligh ni ketika mana hadis, ini keterangan. Kita ada keterangan gitu kan. Itu. Bezanya apa? Bezanya gini, jemaah tabligh tak reti nak syarah. Kerana ilmunya kat sini je. Kat buku je dia pun manut kat buku ni saja sudah. Kalau ustaz-ustaz kan normal, kalau alim dia dapat mensyarahkan. Ia memadai. Islamnya memadai. Islam memadai. Kalau Caranya kena baca keterangan tu lah. kena baca keterangan, kena baca. Tak boleh tak baca. Kadang-kadang dia tak baca keterangan dia. Dia baca hadis. Tak, kena baca keterangan. Kalau tidak takkan dapat faham. Kerana hadis Nabi kan luas gitu, luas. Dibacanya pendek-pendek gitu. Sudah. Saya baca ni saya terkejut. Kan masyhur hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa saja yang berada di bawah buku dali itu dalam neraka. Aduh, bermakna pakaian-pakaian kita ni bahaya. Lalu ulama mazhab Syafi'i menghukumkan makruh saja, cantik, bagus. Tapi rupa-rupanya yang dimaksudkan tu adalah baju. Bukan kain. Wah, lagi kelakar saya baca. Maksudnya baju jangan sampai melabuh tutup buku lali, hukumnya makruh. Jubah baju, jubah. Bukan kain, bukan seluar. Kalau seluar sampai ke bawah tak apa. Loh. Kita takkan pernah tahu kalau kita baca hadis je terus jadi Wahabi kita. Itu dari keterangan dia. Jadi keterangan. Jadi rahsianya kat keterangan ulama kita yang syarahkan. Wah, kunci saya terus daripada waktu tu sampai sekarang kain saya dia tutup buku lali. Begitu caranya. Padahal sebelum ni saya angkat. Rupanya Nabi ketika sebut untuk baju. Kerana cara orang-orang Arab berbangga, cara orang-orang bangsawan, mereka melabuhkan baju mereka meleret ke bumi. Bajunya mahal, leret ke bumi. Berani kau gitu kan. Berani kau baju mahal leret ke ni. Apa aku orang kaya tak heran. Kalau dengan niat nak menyombong haram. Kalau dengan niat adat makruh. Baju, tapi orang kita mana ada pakai baju sampai meleret ke tanah. Kita pakai seluar dengan kain yang leret ke tanah gitu kan. Itu pun tak leret ke tanah. Itu mana ada leret ke tanah, tutup buku lali je pun. Maka kita jauh daripada makruh. Tak makruh hukumnya. Dalam. Kalau baca hadisnya saja, diterjemahkan saja, apa yang berada di bawah buku lali itu berada dalam neraka. Terjemahannya gitu kan. Aduh, rosak orang. Wah, bermakna tak boleh ni haram. Tak boleh dengan mana? Ya haram. Orang faham gitu. Susah, rosak itu. Mau tak mau, mereka kena baca keterangan. Tak boleh untuk tak baca keterangan. Bertanya itu anak kunci ilmu. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu khazainu wa miftahuha as-su'alu. Fasalu yarhamkumullah. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sailu wal muallimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Ini enak hadis ni. Enak untuk orang Sungai Buaya. Bukan Sungai Buaya, Haji Azhur. Akhrajahu Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu seperti gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka hendaklah kamu sering bertanya, semoga kamu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya dari satu pertanyaan itu diberi pahala akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, guru yang menjawab. Ketiga, orang yang mendengar jawapan itu. Keempat, orang yang cinta kepada mereka. Seorang tanya, Wak Sajuri tanya, yang diberi pahalanya 4 orang. Maksudnya gitu. Maka penting. Sebab tu saya melawan pengajian yang tak boleh bertanya. Saya kata ini tak ada kebebasan. Cuma gini, nak melarang orang tak tanya tak boleh, tapi harus meletakkan waktu. Kalau saya kan bebas. Tapi ada ustaz dia akan buka masa akhir. Itu hak dia. Dia ada hak gitu. Begitu. Kalau saya kan cara Mesir ni angkat tangan, sudah tanya aja. Dan ini yang cara kita amalkan dekat pengajian saya sendiri gitu. Itu kalau saya melawan pengajian yang tak ada tanya, macam mana orang boleh faham? Kerana kefahaman orang tu berbeza-beza. Dah tak boleh tanya, macam mana kita tahu dia faham? Barangkali yang kita syarahnya lain, yang difahamnya lain. Nanti dia keluar, dia akan bawa fahaman yang lain, pergi ke orang lain. Orang lain pun akan jadi
fahaman yang salah menggunakan nama si ustaz tersebut. Sebab tu mau tak mau pengajian ni harus ada pertanyaan. Tak semua pengajian ada pertanyaan, ada pengajian yang tak ada pertanyaan. Misalnya pengajian tafsir mustahil nak tanya. Betul gitu. Saya ngajar fiqh banyak kena tanya. Saya ngajar tauhid tak pernah kena tanya. Kenapa? Orang dengar je tak faham gitu kan. Jadi dia pun tak tanya gitu. Sudah dia kata apa-apa redha. Datang ngajar tasawuf orang pun kurang tanya juga, ada sikit-sikit. Kalau ngajar hadis pun tak tanya sebab faham. Tafsir pun tak tanya juga, kadang-kadang sikit-sikit. Ngaji nahwu langsung tak ada tanya. Nah, umumnya fiqh orang tanya sebab dia isu yang terjadi, itu je lah. Jadi kalau mengajar fiqh jangan ditutup pertanyaan. Terus saja gitu, terus tanya aja, bebas gitu. Cuma bebas nak buka masa tengah-tengah pengajian ataupun masa hujung. Itu hak guru lah, kita kena hormatlah. Kalau dia kata aku buka hujung, ya buka hujung. Jangan tanya kat tengah-tengah. Kalau jenis saya buka bebas, sudah. Tanya gitu. Ikut guru lah, jangan samakan lah gitu, jangan sama. Ustaz Hazrin marah tau. Saya buka soalan bebas. Kan dia kata ini akan jadi satu trend satu masa. Takut-takut ustaz-ustaz yang tak mantap ganti engkau ke depan. Orang tu kesian dengan orang tu, dia kata akan merosakkan nama ustaz tu. Ustaz Azrin marah saya buat konsep tanya ni. Lama dah. Tapi ketika mana dia dah yakin dengan saya, jadi saya jadi bebas lah. Cuma dia tetap risau. Misalnya gitu, saya tak ngajar sini, lalu disuruh orang lain ganti ngajar fiqh misalnya. Panggillah pada mana ustaz luar datang ngajar fiqh. Dah orang kat sini biasa kalau tengah ngajar fiqh tanya. Kalau saya kan memang setiap masa prepare. Setiap masa memang membaca, study. Barangkali orang lain tak segitu. Rendah sikit barangkali. Misalnya gitu kan. Tu orang tu ditanya tengah-tengah jawapan soalan-soalan yang tak cepu pun kadang, tapi bagi dia cepu. Ya. Jenuh musing dia. Jenuh musing gitu kan. Tak jawab malu gitu kan. Bahkan susah gitu kan, kesian ustaz lain gitu kan. Barangkali dia prepare level ni je. Level-level yang susah ni dia tak prepare barangkali. Jadi kalau dibebaskan sangat, dia pun celaru. Kadang-kadang otaknya set nak syarah ni, kita pula pergi tanya, nanti otaknya nak fungsi, tak boleh. Saya boleh buat sebab Syekh Hisham buat gitu. Jadi saya terbiasa. Ya okey. Tapi mau tak mau pengajian harus ada pertanyaan. Waktunya bebas guru. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya kawan sesat cari jalan pulang. Lagu ekspedisi. Dan bertanya itu anak kunci gudang ilmu. Dan bertanya itu sendiri setengah daripada ilmu. Guru-guru yang mengajar itu mempunyai bermacam-macam cara. Ada yang agak serius dan ada yang suka bersenda gurau. Ya, bebas gitu. Kalau saya mazhab Syekh Hisham ya gurau. Kalau tak gurau itu namanya tak alim. Syekh Hisham gurau. Wah. Tak serius gitu. Pengajian dengan Syekh Hisham tu di ini ulama-ulama lain kalau ada majlis, dia orang akan perli Syekh Hisham gini, tapi perlinya perli ulama, perli gurau kita panggil. Dia kata pengajian Syekh Hisham 2 jam. Ilmunya setengah jam. Makannya setengah jam. Guraunya 1 jam gitu. Saya ikut pengajian Gus Bahar, rupanya mazhabnya sama juga gitu. Mazhabnya sama. Gus Bahar je. Gelak menjam, tapi saya serius. Kenapa serius? Tak faham. Saya pernah ikut, tak faham. Pernah ikut ya? Kadang bahasa dia lain sikit. Bahasanya bahasa betul-betul kampung kampung betul. Kalau masuk, Bahasa masyarakat itu bahasanya. dia laju juga. Dia laju gitu kan. Lepas tu sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak gitu. Wah, aduh. Sampai Pak Mujtahid tanya, berapa kali gelak tadi? Wah, tak kira gitu. Tak kira gitu. Nak tidur tak boleh tidur. Saya dekat sound gitu kan. Nak masuk dalam tak boleh, kena orangnya ribu. Rupanya narukan dia, narukan. Narukan tu lebih kurang tak sampai 15 minit daripada sarang tempat bangun. Gitu. Memang pengajiannya tu kalau kita pergi LP3IA tu, nombor plate kereta semuanya beza-beza. Untungnya pergi tu dengan budak sarang. Dia kata, ini plate Surabaya, ini plate Papua, ini plate. Woi, sampai ke Papua bang, kau datang naik apa? Allah. Hah? Ya, bukan, kalau di Surabaya memang Jawa Timur. Tapi Papua kan itu kan masuk benua lain gitu kok. Timur lah, kita panggil Timur, tak panggil Jawa Timur. Iya, kita panggil Timur. Kita panggil Timur, tak panggil Jawa Timur gitu. Macam mana? Ini plate kawasan ni, ini plate apa? Jakarta. Waduh, pengajiannya tu kalau datang, ya mana-mana orang, ya ribu. Saya dapat dengar suaranya, tapi dapat. Iya. Ribu. Terkejut. Dewannya besar, dewannya banyak.
Sini, 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 sini. Saya yang sini ni ha. Itu apa pesantren itu? Dia pesantren. Dia pesantren. Tapi pengajian yang dia buat ni umum. Dari dewan ya. Tak, ni gini. Dia ngajar kat rumah dia. Dekat rumah dia yang boleh masuk hanyalah orang-orang yang Ada VIP ya. yang betul-betul bukan VIP, maksudnya orang yang memang terdekat dia dah. Itu penuh dah. Yang kita-kita yang tak berapa nak dekat ni, sangat-sangat jauh ni, pergilah duduk kat mana-mana dewan. Saya pandai cari dewan. Alhamdulillah saya duduk kat sebelah sound. Ada sound besar dia pasang. Saya duduk kat situ. Tak nampak muka kan? Tak nampak muka orangnya. Ya, tapi tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Usama boleh tidur. Mah, kau boleh tidur? Dengar tak faham, tapi enak pengajiannya. Tidur. Tak apalah, tidur dalam syurga. Tidur dalam syurga. Saya tak boleh, saya ngantuk. Sebab kita kan daripada Kebumen tembak pergi ke Narukan 10 jam perjalanannya. Pergi betul-betul cinta, betul pergi. Tapi enak yang kat situ tu. Ya, ngantuk, tidur tak cukup, tapi tak boleh tidur. Baru nak. Bukan kan Jawa Tengah. Ya sama, kalau Narukan pun Jawa Tengah. Sarang masih Jawa Tengah. 10 jam. Ya, hujung-hujung. Baik macam mana? Apa? Waspada. Di sepadan dengan Jawa Timur je. Tapi ya gini, Kebumen sini. Naik, lalu Kudus, lalu Kalijaga, semua lalu ni naik tuk hujung sana. Begitu Sarang, kawasan gitu. Lepas tu nanti masuk ke Jawa Timur. Waduh. Rasa enak ngantuknya, tapi tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur ya? Macam nak tidur, baru nak pejam tergelak-gelak, bangkit gitu. Semua gelak ni yang kat depan-depan ni semua gelak gitu semua. Saya pun termenung lah gitu. Ada yang faham-faham sikit, acah-acah lah gelak gitu, janganlah macam serius sangat. Dengan kitab tak dibawa tumpang pakcik sebelah. Itu pakcik tu pun cari muka surat tak jumpa. Astaghfirullahalazim. Nasib baik ayatnya saya hafal. Oh, ini surah ni pakcik. Itu saya pun dia buka surahnya gitu. Oh, dia pakcik sebelah tu pun kiai juga. Rupa-rupanya yang hadir pengajiannya bukan orang biasa juga, bukan orang awam, semuanya kiai-kiai semua datang pengajiannya. Iya. Aduh, lagi padu gitu. Semuanya bawa kitab, bawa rokok pasti. Krong sini. Oh, bebas gitu. Nanti dia orang pasing gula-gula gitu. Manisan kan gula-gula kan? Pasing gitu. Saya pun dapat gitu makan gula-gula. Enak gitu. Nanti ada yang jual kopi, bawa jual kopi, nak beli kopi letak gitu. Pengajian 2 sesi. Mula pukul 11 sampai pukul 12, 1 jam. Lepas zuhur nanti ada sampai asar 2 sesi. Tapi saya ikut 1 sesi je. Sebab kita nak kerja pergi ke Sarang. Itu lah, jalan gitu. Enak. You nak nanti azamnya nak pergi lagi tu. Azamnya nak pergi lagi. Apa? Gimana? Ya pergilah, itu kan Kebumen. Ya, memang pergi ke tempat urus bahar dengan dia. Ya, ambil kereta pergi dengan dia. Ya enak lah. Tapi lagi best Sidogiri. Sebab Sidogiri ada kedai banyak. Boleh beli kain. Cantik kainnya, 40,000. Ya, belasan ringgit. Ya, enak. Ya murah gitu. Nak. Tapi insyaAllah lah gitu. Enak. Tanya. Maka kalau mazhab Syekh Syam gurau. Jadi saya terbiasa dengan cara gurau sebab saya dah kebiasaan dengan Syekh Syam gitu. Syekh Syam gurau betul gurau. Banyak gurau. Itu. Ilmunya banyak masuk, tapi banyak juga guraunya masuk. Banyak gitu. Banyak cerita sana, cerita sini gitu. Ya macam kita sekarang ilmunya baru baca 2-3 page, ilmu apa ceritanya dah ke laut gitu kan. Gitu ngajar cara-cara Mesir dia gitu. Syekh Syam dah lah kot. Rata-rata ulama-ulama lain serius. Tapi saya rezeki ngaji dengan Syekh Syam dan jadi anak murid terdekat dia dan memang caranya gurau. Sekarang usia dia dah nak masuk ke 50 lebih ni, dia kurang gurau dah. Saya tanya kenapa dia tak gurau? Dah tua dia kata. Ya sudah, saya ada gitu. Saya ada. Kadang-kadang ada orang you tak gurau ngantuk, tapi kalau gurau sangat pun nanti orang marah gitu. Abang pun dosa saya. Lepas tu masa tu saya budak lagi.
Ya. Tidur je. Ngajar tauhid lagi tidur. Tadi sampai Isyak. Sampai Isyak. Kita tak pernah sampai Isyak. Tidur lah. Baru habis. Masing-masing ada ni lah. Sebab cara Syekh Syam gini, kalau tak gurau, tak alim. Cara Gus Wahab rupanya sama. Tak gurau, tak alim. Macam gini, hujahnya gini. Ini hujahnya, tapi harap-harap jangan semua orang lah. Jangan semua ustaz buat benda yang sama. Nanti ngawur banyak lah gitu. Hujahnya gini, hujahnya kalau orang tu serius, bermakna dia nak ngajarkan kita Arab misalnya. Jadi baca kitab saja dah cukup stres, apatah lagi nak suruh gurau, nanti ke mana perginya. Jadi kalau orang yang banyak gurau ni, dia dah tenang nak baca kitab, dah tahu jalannya. Jadi kalau dia gurau pun tetap tak mengganggu dia punya concentrate dia, kita fokus dia untuk baca kitab. Hujahnya gitu, tapi tak semua juga. Kadang-kadang yang gurau juga ngaur kadang-kadang. Begitu. Maka ulama ni beza-beza. Budak kita kalau kita datang ngaji kan, kalau ustaz yang gitu ya sudah, karepmu gitu. Karepmu. Kalau kita nak marah ustaz ni banyak gurau lah, ya sudah, kau tak suka kau pergi keluar gitu. Bahasanya gitu. Betul. Ustaz ni serius sangatlah sudah. Ya kau tak suka kau pergi keluar. Sudah. Cara kita simple gitu. Simple. Syekh Syam saya alhamdulillah rezeki saya memang pilih untuk ngaji dengan dia. Memang tak pernah pergi ke syekh lain pun. Kalau ada syekh majlis syekh lain saya tak pergi. Kalau Syekh Syam tak suruh pergi, tak izin pergi, ataupun Syekh Syam tak pergi sekali, saya memang dengan Syekh Syam. Jadi untungnya Syekh Syam tu memang jenis gurau. Jadi bolehlah tahan lama. Ni insya-Allah ni 31 sampai 7 hari bulan Syekh Syam sampai Malaysia. Jadi pertama dia akan pergi ke Kelantan ni, kita di Kelantan sampai ke 3 hari bulan. Lepas tu 3 sampai ke 7 tak ada lagi. Tak tahu apa khabar lagi. So anak-anak murid dia kena turun lah. Tapi tak pergilah Kelantan, turun kat airport. Kita turun kat airport, sambut gitu. Kena buat macam mana? Anak murid Syekh Syam musibah kat Malaysia gitu. Sebab musibahnya kat Malaysia sebab kalau urusan Syekh Syam kita kena pergi. Kena pergi gitu. Tak boleh tak pergi. Astagfirullahalazim, guru kita datang berjauh tak pergi. Anak murid cap kaki ayam. Ada yang mudah difaham kata-katanya dan ada juga yang susah difaham maksud perkataannya. Ada yang hanya duduk di atas kerusi dan ada pula yang sering berdiri menggunakan papan tulis untuk menerangkan sesuatu di hadapan muridnya dan lain sebagainya. Udah kata guru tu memang pattern ni. Memang pattern. Begitu pula para murid. Ada yang mudah faham dan ada yang lambat faham. Ada yang mengikuti pelajaran dengan serius dan ada pula yang sambil bermain. Bahkan ada pula yang sering mengantuk dan sebagainya. Ya muridnya gitu. Sebab tu cara kita, cara Syekh Syam ketika mana ada pelajar tidur dalam kelas, jangan digerak. Terus, jangan digerak. Kenapa? Dia tidur tu dah cukup bagus tidurnya dalam syurga. Kerana pengajian ilmu taman syurga. Jadi dia tidur kita tak pernah gerak gitu. Sebab tu kalau orang tidur jangan digerak, biar aja dia tidur. Paling-paling dia bertidurnya dekat mana? Tidurnya kat majlis ilmu. Kalau dia masuk disko, dia tak boleh tidur. Kalau tidur dalam disko, yang lain pula. Itu lain levelnya. Apa? Ya, masing-masing guru lah gitu. Kalau saya kan memang biasa dengan Syekh Syam gitu. Pendekatan Syekh Syam lain gitu. Lain Syekh Syam. Sebab tu apa yang saya bawa dekat Malaysia, di kawasan kita, itu saya langsung tak mengikut orang. Saya ikut guru saya sebiji. Saya selalu kata apa? Saya ingin menjadi Syekh Syam Junior. Kerana Syekh Syam Senior dah ada tuan badan. Syekh Syam Junior belum ada, saya kata. Sudah, aku Syekh Syam Junior. Jadi semua cara Syekh Syam yang mana beliau lakukan pada kami dekat sana, itu saya bawa ke Malaysia. Jadi kadang-kadang orang kan marah pengajian, duduknya menyandar lah segala bagai. Ya sudah, paling-paling pakcik tu datang juga pengajian, tak datang langsung gitu kan. Memang betul kalau secara bagusnya pengajiannya dekat, gitu dekat-dekat. Betul. Tapi kan tenaga orang tak sama. Kalau yang awak nak suruh tu anak-anak muda, ya okey gitu kan. Anak-anak muda kok sakit tulang gitu kan. Ya dimasuk dekat-dekat. Kalau orang-orang tu untung datang gitu kan. Untung datang daripada dia pergi ke tempat-tempat dangdut. Iya. Jadi saya punya mazhab lain gitu lah. Lain. Mazhab kita, mazhab saya mazhab Syekh Syam. Kalau mazhab Ustaz lain, Ustaz Azrin pastinya lain sebab mazhab beliau mazhab lain. Apa? Siapa? Saya jamin. Iya. Dah Ustaz Azrin tak berubat dekat sini dah. Tak ada jin dia datang sini. Cikgu ambil ilmu apa ni boleh nampak jin ni tu. Sebab tu dia belakang keluar. Dah lama ni. Itu. Santai itu, moga-moga ramailah dia orang ya. Walaupun tak nampak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya. Maka keadaan yang bermacam-macam ini menjadikan murid-murid itu berbeza tingkat kefahamannya terhadap sesuatu pelajaran.
maka bagi mereka yang masih belum faham terbuka baginya pintu untuk bertanya supaya ilmu yang diterimanya itu jelas dan tidak berakibat salah faham. Mesti tanya. Tak faham ni tanya, jangan malu gitu. Jangan malu. Kena untungnya nanti 4 gitu kan. Untungnya mesti 4, yang tanya, yang jawab, yang dengar, yang mencintai. Dah. Enak. Ya, sebab tu saya tak pernah marah orang tanya gitu. Cuma kadang-kadang kan kalau orang yang bertanya mesti semua mata tertumpu kat dia gitu. Dia tanya semua tengok dia gitu kan. Tambah-tambah kalau misalnya soalan tu seperti seolah-olah berhujah misalnya. Kedua semua akan mata tengok dia. Gitu. Jadi orang yang bertanya pun segan. Ya sudah, memang bertanya memang akan dilihat dia gitu. Takkanlah masa bertanya tu semua orang tengok gurunya, mesti tengok orang yang bertanya. Ya normal. Jadi kalau nak bertanya jangan malu, tanya aja. Tanya bebas gitu. Maka bertanya itu adalah cara yang terbaik untuk meluruskan segala sesuatu yang masih belum jelas. Kalau tidak dibuka pintu pertanyaan, maka seorang murid akan menerima ilmu dalam keadaan samar-samar dan akan berakibat buruk terhadap dirinya dan anak-anak murid yang akan diajarnya nanti. Maka dari kerana inilah ia mesti bertanya. Namun perlu pula diperhatikan bahawa bertanya itu ada adab-adabnya dan cara-caranya. Supaya pertanyaan itu dapat menghilangkan kekeliruan yang ada, bukan bertujuan merendahkan sesiapa atau sampai membawa pertengkaran dan perdebatan yang menghilangkan barakah dari ilmu yang dipelajari itu. Maka titik ada adabnya gitu. Jangan tanya dengan niat untuk nak buat kacau bilau. Jangan tanya untuk memerli sesiapa, jangan gitu kan. Saya tak tahu tu, baru ni ada orang terasa ketika disebut perkataan UMNO. Saya pun tak ada niat nak bagi orang terasa. Saya hanya sebut secara umum saja daripada pengalaman yang ada, bahawa biasanya dekat-dekat, biasanya tak semua tempat-tempat UMNO ni biasanya orangnya cepat terasa. Biasanya. Tapi saya tak katalah semua orang gitu. Jadi rupanya ada yang terasa. Sudah, saya pun tak tahu nak buat apalah, sampaikan minta maaf je lah dekat orang tu gitu. Saya bukan kata dekat dia, saya cakap umum gitu. Jadi kadang-kadang orang yang tak jelas gitu. Apa? Ya. Ya, enaknya tak nak sebut tapi kalau kita boleh, tapi kalau dia sebut nama tu kan jadi sensitif dia macam ni. Mana-mana bukan sini Ya, dia. sama. Tak payah sebut nama. Kalau saya nak sebut hukum apa perbuatan apa, tapi nama tu jangan. Nama je. Orang yang macam itu orang tak sangat. Dia tak ada hati yang bebas. Hati yang bebas. Terbuka. Tak boleh kita jadi manusia tak. Tapi ya sudah, nanti saya pun tak minat pun nak masuk dalam isu-isu ni. Tapi ya sudah. Ustaz, bukan niat Ustaz tahu Ustaz Ya. niat tu, tapi baik tak sebut. Dia marah orangnya. Sebab kita raikan dia. Ya, rai. Dan rugi sebab dia Tak datang dah gitu ya. Merajuk dia. saya nak Dah betul, cari mikir-mikir gitu. Ya, kesian pula orangnya tak datang malam ni. Saya perasan hari tu dia nak sembahyang sunat pun lama dia tunggu. Dia menenangkan hati barangkali gitu. Tapi orangnya baik gitu, baik. Cuma ya urusan kepartian adalah urusan bebas. Kita tak boleh nak kata orang ni kalau ambil parti ni, misalnya parti teruk, tak boleh. Kerana kan semua orang ijtihad dengan erti penilaian orang kan beza-beza gitu ya. Memang beza. Sudah itu beza. Cuma kesian pula nanti panggil dah datang balik nanti. Nanti panggil dah datang balik, beritahu saya minta maaf kat dia gitu. Kesian orangnya gitu. Dia suka ilmu, tapi moga-moga Allah memberikan ketenangan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Tapi ustaz tak boleh minta maaf. Tak, saya kan simple, saya gini, saya orang muda gitu. Tapi saya orang muda gitu. Orang muda saya tak akan terasa jatuh maruah kalau saya minta maaf, saya tak akan terasa gitu. Walaupun sebetulnya saya tak perlu, saya tak perlu untuk minta maaf, tapi saya memilih untuk minta maaf gitu. Kerana apa? Kerana
Buat orang terasa tu tak kira level gitu. Buat orang terasa tu tak kira level, tak kira saya guru ke apa ke, kalau buat orang terasa tetap terasa gitu kan. Mikir saya gitu. Tapi bagi saya orang yang macam tu, dia buat Perlahan lah gitu. Dia lagi. Ya kita perlahan kita tarik jiwanya. Moga-moga nanti dia pangkahnya yang lain pula. Kalau dia dah tua tahulah dia. Ya. Moga-moga dia suka. Jadi sebab orangnya bagus. Jadi bidal masjid misalnya gitu kan. Contoh. Dia bebas untuk pilih parti apa dia nak. Bebas. Itu kita tak boleh paksa. Yang penting dia sukakan ilmu yang paling enak gitu kan. Cuma saya macam keceplos gitu. Keceplos okey gitu. Keceplos tu yang tak okey. Kalau saya kata nak pantai kan. Ya. Nak pantai pas. Umumnya gitu saya jujur. Sepanjang ini yang lain jangan pernah terasa dah kalau beza warna ni, jangan pernah terasa. Saya duduk di Sungai Buaya ni 5 tahun. Ni ada yang warna sama, semua ni warna sama ke kalau tengok muka? Umum lagi gay. Umumnya saya jujur daripada hati saya. Saya duduk di Sungai Buaya ni dah lama, bahkan saya mengajar bukan kat Sungai Buaya je, dekat luar juga. Mana-mana tempat yang kalau saya mengkritik PAS, jujur saya cakap, jujur, dia orang tak terasa. Walaupun saya tahu ada juga orang PAS yang terasa sampai dah tak datang majlis saya tahu. Saya kenal mukanya, saya tahu namanya, saya tahu nama bapaknya. Begitu saya tahu. Saya tahu. Dia tak akan datang sebab apa? Dia nampak saya kritik PAS. Tapi umumnya lebih ramai pada orang PAS kalau ketika mana kita buat kritikan, mereka tak pandang kritikan kita tu sebagai sebuah kita ni benci PAS, tidak. Tapi jangan kata saya ni pun warna PAS juga, tak. Saya jelas semua orang dah tahu. Tapi sebagai sebuah ilmu kita bahas je. Gitu. Umumnya ada, misalnya saya tahu katanya kat masjid, kat masjid misalnya, orangnya dulu datang, sekarang ni tak datang. Cek, korek. Saya pun pandai juga korek. Saya pun ada hati perasaan gitu kan. Orang biasa datang ke pengajian kita, tak datang, kita sebagai guru cari orangnya. Misalnya buat hadiri tak datang, saya mana buat hadiri tak datang gitu kan. Cari saya 2 kali cari, tak jumpa. Mungkin sibuk, kita sibuk, sudah sibuk. Tapi ada orang yang saya cari. Misalnya dia ada masa sembahyang, tapi habis sembahyang tu dia hilang orangnya. Bila dia cari korek. Rupanya sebab aku pernah kritik parti PAS, jadi tak datang dah dia. Dia nampak macam kita ni pembenci PAS pula. Astagfirullahalazim. Gitu. Tapi umumnya lebih ramai orang-orang yang parti PAS ni terbuka lah jiwanya. Itu yang saya sangat banggakan lah dekat sini ni. Sebagai orang PAS kat sini, saya banggakan. Tapi kat tempat lain barangkali beza pula je gitu je. Barangkali beza pula. Tapi itu. Tapi jangan risaulah gitu, jangan risau. Saya menyayangi semua lah gitu. Pendapat saya kalau saya nak kritik, apa boleh kritik, tapi jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Dia pun jangan minta maaf dengan dia. Tak. Kalau saya sebagai orang muda ya pasti saya minta maaf lah gitu. Saya minta maaf gitu. Tentunya sebab saya pun kesal tengok orang yang tak datang, orang semangat ngaji ilmu. Semangat dia ngaji ilmu, semangat gitu.